Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 4 mengambil tajuk perolehan peringkat dalam syarikat Astro Berhad. Saya Afiq Azri bin Yahya. Saya Noliana Syazah binti Nur Azmasyah. Saya Nurul Syafira binti Zailani. Saya Nur Hafiqah Anis binti Jamil. Saya Farah Yuni binti Mak Nazid. Sebelum kami menerangkan lebih lanjut mengenai syarikat Astro dan menunjukkan perubahan kewangan dalam penyata kewangan Astro, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai MFRS 10 di dalam para 30 dan 31. Perolehan berperingkat ini merujuk kepada perolehan saham anak syarikat secara berperingkat, di mana syarikat induk memperolehi peratus saham pada tarikh yang berlainan. Terdapat dua situasi yang berlaku dalam perolehan berperingkat. Yang pertama ialah perolehan berperingkat daripada sebelum menjadi anak syarikat kepada menjadi anak syarikat kepada induk, dan yang kedua ialah perolehan berperingkat dalam anak syarikat sedia ada, di mana berlaku peningkatan dalam kepentingan kepada syarikat induk. Perubahan dalam kepentingan pemilikan syarikat induk dalam anak syarikat yang tidak menyebabkan kehilangan kawalan diambil kira sebagai urus niaga equity. Ini keadaan di mana apabila perolehan berperingkat dalam anak syarikat secara sedia ada. Kami telah memilih urus niaga pengambilalihan Astro daripada anak syarikat sedia ada, dan emang bawaan kepentingan kawalan dan KBK disedaraskan bagi menggambarkan perubahan kepentingan. Yang seterusnya ialah sebarang perbezaan antara emang pelarasan KBK dan nilai saksama balasan dibayar atau diterima diiktiraf dalam equity dan diagihkan kepada pemilik syarikat induk. Ini bermakna tiada perubahan akan berlaku dalam pelaburan subsidiari, dan ini hanya akan berlaku perubahan dalam equity. Seterusnya saya akan memberi kepada kawan saya untuk membentangkan pembentangan yang seterusnya. Dengan ini saya ingin menceritakan sedikit tentang Astro. Astro merupakan penyedia perkhidmatan televisyen bersedia dan radio berbayar pertama di Malaysia, tetapi telah berkembang ke negara Brunei dan Indonesia. Astro memulakan siarannya pada 1966 menggunakan satelit Mersat 1 yang hanya menawarkan 22 saluran televisyen dan 8 saluran radio. Kini Astro menawarkan lebih 80 saluran televisyen, 17 saluran radio dan 4 saluran pay-per-view di samping perkhidmatan interaktif. Astro juga menawarkan ke-77 saluran terestrial tempatan seperti RTM1, RTM2, TV3, NTV7, TV9, 8TV dan TV Al-Hijrah, dan juga menyediakan pilihan saluran televisyen antarabangsa kepada penonton. Syarikat subsidiari Astro Mersat Broadcast Network System mempunyai lesen eksekutif selama 20 tahun untuk penyiaran satelit terus ke rumah di Malaysia. Astro menutup akaunnya pada 31 Januari 2015 pada setiap tahun. Ini bermakna tahun kewangan Astro bermula pada 1 Februari hingga 31 Januari. Manakala pada tahun kewangan 2015 pada 21 Februari 2004 Astro Sport Marketing iaitu ASM telah memperolehi baki 50% kepentingan equity dalam modal saham Asia Sport Venture, iaitu pada tahun 2014 ASM telah mengambil alih 50%, tapi pada tahun 2015 dia mengambil alih pada peringkat 1% dengan 2 juta saham biasa pada $1 Singapura sesaham. Catatan ini telah direkod dalam nota 37B, iaitu di mana 50% pada tahun 2014 telah diambil alih baki 50% lagi pada tahun 2015. Dan di bawah nota 37B juga menunjukkan yang Asia Sport Venture itu hasil dimasukkan dalam penyata kewangan disatukan pada sejak 21 Februari 2014 yang disumbangkan oleh SV adalah sebanyak 841,400, manakala sumbangannya kepada kumpulan keuntungan merupakan kerugian berjumlah 7,994,100. Jika pengambilan ini telah berlaku pada 1 Februari 2014, hasil yang dimasukkan ke dalam penyata kewangan disatukan adalah 841,400, manakala sumbangannya kepada keuntungan kumpulan adalah
kerugian sebanyak 8,4,300. Di mana pengiraan muhibah bagi pengambil alihan ini adalah banyak 10,230,000 yang ditunjukkan dalam nota 19, iaitu di sini di bawah aset kita tak ketara pengambil alihan subsidiary sebanyak 10,230,000 yang mana dalam aset dalam penyata kunci kira-kira disatukan di bawah aset kita tak ketara telah termasuk muhibah pengambil alihan ini. Dan di sini dan di bawah pengambil alihan ini tersebut menjelaskan kumpulan mengiktiraf nilai wajar iaitu nilai sama sebanyak 8,989,000 berikutan pengukuran nilai wajar iaitu nilai sama 50% kepentingan equity miliknya dalam ASV sebelum gabungan perniagaan, yang mana nilai sama ni adalah pendapatan lain tapi disebabkan oleh urus niaga equity ini tidak diiktiraf, jadi laba tersebut perlu ditolak kembali dalam penyataan aliran tunai. Seterusnya saya akan beri kepada Seterusnya, disebabkan pengambilan alihan ASV ini merupakan urus niaga equity, jadi pelaburan dalam subsidiary tiada perubahan. Walau bagaimanapun, dalam kunci kira-kira disatukan, di bawah modal dan rizab milik pemegang equity syarikat, syarikat Astro tidak merekod pendapatan tertahan. Sebaliknya merekod kerugian terkumpul iaitu dengan nilai negatif 646,956 pada tahun 2014 dan 634,535 untuk tahun 2015. Kesimpulannya, pengambil alihan ASV tidak memberi kesan kepada pelaburan dalam subsidiary kerana ia merupakan urus niaga equity antara anak syarikat dan syarikat induk, di mana Astro telah memperoleh 50% kepentingan sebelum Astro Holding mengambil alih kepentingan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.